بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan Bahrul Madhi jilid 17. Muka surat 75. Kita masuk satu tajuk baru, dia kata bab ma jaa fi it'ami ta'am. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan bagi makan orang lapar. Tajuk malam ni kita nak tengok cerita tentang agama suruh kita ni biasakan diri kita jamu makan kepada orang. Buat kenuri ke apa ke, semua ini adalah jamu makan pada orang lapar. Dan bagi minum kepada orang yang dahaga. Tuan-tuan ingat balik hadis Nabi SAW. Nabi cerita tentang satu kejadian, satu orang manusia berjalan tengah padang pasir, kering kontang, dahaga, sampai nak pecah bengkok punya dahaga. Dengan kehendak Allah, Allah bagi dia berjumpa dengan satu kawasan ada air. Dia turun, merangkak turun dalam tempat ada air ni, cedok air minum sampai puas. Dia merangkak naik balik ke atas, Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia jumpa seekor anjing. Anjing yang dahaga, lidah julung panjang duk jilat pasir. Panas dahaga sampai bukan kepala. Dia turun balik, cedok air dengan kasut dia, dia bagi anjing diminum air yang dia cedok ni. Perbuatan dia pergi tolong anjing yang dalam dahaga tu, Allah Subhanahu wa taala kata boleh menyebabkan dia ni dapat janji syurga Allah. Kalau tolong anjing boleh dapat janji macam tu, apatah lagi tolong manusia. Begitu. Apatah lagi jadi engineer, pergi buat empangan, nak bagi manusia dapat minum air. Lebih lagi dapat pahala kalau sekiranya dia ada niat kerana Allah. Kan? Dan anak kita pergi jadi engineer, pergi terlibat duk buat empangan beris di Sik. Baca sahabat 2-3 hari lepas. Empangan beris dekat Sik. Mereka pindah satu kawasan kubur. Kawasan yang nak buat empangan tu kena kawasan kubur. Jadi nak kena pindah kubur yang ada lebih kurang 4,000 mayat di situ. Nak pindah, bawa pergi tempat lain. Duk pindah-pindah, jumpa 10 mayat yang dah dikebumikan 20 tahun dah. Tak rebut. 10 mayat dijumpai. Yang mayat ni semuanya berusia 20 tahun. 20 tahun dah duduk ke bumi dalam kubur ni. Bukan sahaja badan tak reput, bahkan kain kafan tak reput, bahkan kerandanya tak reput. 2 hari lepas, harian Metro muka depan, berita harian muka surat 8 keluar berita ni. Siasatan awal yang dibuat, didapati 10 orang ni adalah orang yang baik-baik di situ dulu. Dia panggil orang tua-tua lama kampung tu, mai tengok. Tengok, subhanallah, kata terkejut tengok. Dia ni mati 20 tahun dah. Tapi terkenal orang bagus, hafal Quran, tok guru di kampung tu dan sebagainya. Allah pelihara jasad tidak reput dah sepasal kain kafan tak rosak. Pasal apa? Pasal nak pelihara aurat dia. Saya cerita benda di masjid Ikan Batu semalam. Setiap usaha masjid bagi tahu kat saya, dia kata, Ustaz, kubur kita masjid Ikan Batu ni ada satu mayat macam ni. Dia kata, ada satu. Tapi orang tua ni Ustaz, dia kata, dia tahu ni pasal dia korek nak ke bumi orang lain pula kan tu, korek kena keranda dia. Sedangkan dia dah ke bumi berapa puluh tahun dah, kena keranda dia.
Seingat-ingat dia petang ni lama dah tak ke bumi orang. Tengok keranda kayu duk elok lagi ni. Panggil orang tua kampung tu, tanya ni tang ni dulu simpan siapa, dia ingat lagi siapa yang simpan tu, awak pasal apa? Kata dia elok lagi. Kawan hak kerja korek liang ni, dia hanggau tangan dia masuk dalam keranda tu, pegang badan dia elok lagi. Kain kapan semua dia pegang tu, dia kata tengok nampak putih elok. Lepas tu bila tanya orang tua kampung situ, baru mereka cerita. Mereka kata dia ni mereka kata sampai mati umur 80 lebih. Sampai umur 80 lebih baca Quran ni amalan dia. Bukan kata baca hari-hari. Bila masa pun pergi rumah dia duk baca Quran. Sampai umur 80 lebih, mata nak tengok Quran tu tak nampak. Dia minta Tok Siak masjid tu, Tok Siak lama masjid tu, pergi cari buluh. Potong buluh buat bagi lubang tu, dia bubuh di biji mata ni duk baca Quran. Sampai macam tu punya cinta Quran ni. Dia pakai buluh ni baca, dia bubuh di biji mata tu, teropong tengok ayat tu baca. Sampai habis umur dalam keadaan macam tu, punya duk baca Quran. Tuhan pelihara juga orang macam tu rupanya. Tuan-tuan, kita baik, kita tak baik ni Tuhan tak? Kalau manusia kata kita baik, sebenarnya tak baik, Tuhan tak? Manusia kata kita ni tak baik, tapi sebenarnya kita baik, Tuhan tahu. Wa ma tafa'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa yang hampa buat daripada kebaikan, maka sesungguhnya Allah dengannya Maha mengetahui. Tuhan tahu. Tuhan jaga orang-orang macam ni. Kau jumpa 10 orang. Jumpa 10 orang di tempat hak orang duk kata tak bagus hantar anak pergi hafal Quran. Jumpa 10 orang. Mayat tak apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Orang keluar dalam surah Abang dan sebagainya cerita, kita kena ambil iktibar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, buat baik. Buat empangan tu pun baik. Jangan kita kata buat empangan tak baik pula. Buat empangan tu pun baik untuk maslahah orang ramai. Tu nak buat empangan tu bukan nak buat tempat berkelak. Buat empangan tu nak buat tempat simpan air. Yang air ni nak jadi sumber kehidupan manusia di kawasan tu. Mana-mana orang yang terlibat dalam kerja hidup buat tu, kalau dia ingat dia buat ni kerana Allah, nak bagi mudah orang minum air, dengan minum air ni jadi kuat, boleh tenaga kuat beribadat. Dengan air ni orang sini esok boleh guna kemudahan, ambil ayat semayang dan sebagainya. Kalau dia ingat macam tu, Allah Subhanahu Wa Taala janji baik dekat dia. Kalau sekiranya dia ni, hak Nabi sebut ni, bagi anjing minum air pun Allah janji syurga untuk dia, ini kan pula siap bekalan air yang begitu banyak kepada manusia, nak suruh manusia mudah dalam nak melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ketahuilah saudaraku, memberi makan orang lapar dan bagi minum orang dahaga itu terpuji pada syarak memperbuatnya dan beramal dengannya. Ini benda bagus dia kata. Ada dalam hadis lain dia cerita lagi, kalau boleh dia kata nak jamu makan ni, cari orang yang bertakwa. Dia kata pasal apa? Bila kita jamu orang yang bertakwa makan, bertambah kuat lagi dia untuk ibadat pada Tuhan. Begitu. Maka apabila datang orang lapar ke rumah kamu, ataupun mana-mananya, ada orang lapar yang kamu ketahui, kemudian kamu beri makan akan dia, nescaya dapat pahala bagimu. Tengok orang nampak lapar dan sebagainya, panggil dia mai di rumah, buat biung-biung goreng apa jamu bagi dia makan. Ataupun kita pergi berjalan mana, jumpa satu orang yang kita rasa dia ni miskin sungguh ni, sampai duit nak makan pun tak ada, panggil dia, ajak pergi kedai, bagi dia makan, kita bayar duit. Ini dipuji oleh agama dan janji pahala untuk orang yang buat macam tu. Begitu juga apabila datang orang yang dahaga minta minum kepada kamu, ataupun engkau tahu akan siapa-siapa dahaga, maka kamu pi bagi minum, nescaya dapat pahala juga. Ataupun kita tengok tampang mana orang susah dan sebagainya, dibagi kat dia kemudahan makan minum. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada orang dia nak cari pahala, dia main masjid, dia main surau ni, dia tanya, bilayah surau ni sebulan berapa? Oh, jawatan kuasa surau abang kata
dalam 15 ringgit dekat sebulan. Lah ni macam ni lah. Untuk tahun depan setahun saya bayar bil ayam. Pahala tuan-tuan. Berapa ramai orang duk main guna ayam tu untuk ambil ayat semayang, untuk semayang, untuk boleh pahala. 15 ringgit sebulan pergi banyak mana pun. Tapi tak ramai orang nak pergi ambil peluang. Ditanya pula ni bil api berapa ni? Dia kata bil api mahal sikit lah. Ada dalam 45 ringgit ke 50 ringgit lah betul lah sebulan. Tak apa. Tahun depan saya punya. Saya bayar setiap bulan. Setahun. Ambil setahun lah. Tak salah kata saya ambil sampai bila-bila. Tak salah betul. Kata saya ambil setahun. Ya, bukan pasal apa. Takut orang lain nak buat. Tak boleh. Kita nak buat semua. Ya. Ambil setahun. Tidak pun. Potong sikit. Setengah tahun. 6 bulan saya. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Bermula dalil yang menunjukkan atas sekalian yang tersebut itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma mu'min at'ama mu'minan ala ju' at'amahu Allah yaumal qiyamah min thimaril jannah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata dia bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana-mana mukmin yang bagi makan dia akan seorang mukmin kerana lapar, nescaya memberi makan akan dia oleh Allah pada hari kiamat daripada buah-buahan syurga. Mana-mana orang jumpa orang Islam, orang yang beriman dalam keadaan lapar, dia jamu bagi makan. Esok di sana Allah Subhanahu wa taala bagi ke dia buah-buah daripada syurga. Dan telah datang satu riwayat hadis pada kelebihan bagi makan orang lapang itu, iaitu begini. Kata dia an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'abbada 'abidun min bani Israil fa'abbada Allah fi suma'atihi 60 'aman وأمطرت الأرض فاخضرت فأشرف الراهب من صومعته فقال لو نزلت فذكرت الله فازددت خيرا فنزل ومعه رغيف أو رغيفان فبينما هو في الأرض لقيته امرأة فلم يزل يكلمها وتكلمه حتى غشيها ثم أغمى عليه فنزل الغدير يستحم فجاء سائل فأومأ إليه أن يأخذ الرغيفين ثم مات فوزنت عبادة 60 سنة بتلك الزنية فرجحت الزنية بحسناته ثم وضع الرغيف أو الرغيفان مع حسناته فرجحت حسناته فغفر له. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Dzar radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat daripada Abu Dzar. Kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berbuat ibadat satu orang ahli ibadat daripada orang Yahudi. Maka berbuat ibadat ia akan Allah itu di dalam satu gerejanya selama 60 tahun. Oh ni, Nabi nak cerita. Dia kata ada satu Yahudi, ahli kitab dulu. Dia ni zaman sebelum Nabi lah. Tapi Allah Subhanahu wa taala bagi tahu ke Nabi cerita dia ni. Satu orang Yahudi, ahli kitab ni, dia ni 60 tahun duduk dalam gereja dia, tak terbit, tak keluar pergi ke mana. Ibadat saja dalam tu. Duduk dalam gereja tu, duduk baca kitab Taurat aja, duduk baca kitab Taurat dan beramal dengan isi kandungan Taurat. 60 tahun, 60 aman, 60 tahun duduk dalam gereja, tak terbit-terbit. Dia ni. Maka turun hujan di bumi, lalu disuburkannya. Dan menjenguk rahib itu daripada gerejanya keluar. Lalu berkata-kata ia adalah hatinya dalam ia memandang hal bumi itu. Kata dia, kalaulah aku turun ke bumi, maka zikir akan Allah tentulah bertambah baik.
60 tahun tak pernah keluar pergi ke mana. Duduk dalam gereja, duduk baca Taurat saja. Tak macam mana satu hari buka tingkap, tengok daripada dalam gereja ni, tengok keluar. Tengok, berasa seronok tengok luar. Berasa seronok. 60 tahun duduk terkurung tak pergi ke mana. Satu hari buka tingkap, tengok di luar ni dengan pokok mengijau, dengan orang kan, berasa teringin nak keluar. Maka turun ia serta sekeping roti atau 2 keping roti. Maka dia pun akhirnya buat keputusan. Dia kata, apalah salahnya, 60 tahun dah aku duduk dalam gereja ni, duduk baca kitab aja. Hari ni aku nak keluar. Aku nak keluar, tapi aku nak berzikir pada Allah. Bukan kata aku nak keluar jadi jahat. Aku nak keluar, tapi zikir apa semua jalan macam biasa juga. Cuma nak keluar daripada tempat aku duduk ibadat ni. Maka dia pun keluar, bawa bekal 2 keping roti. Keluar. Maka di dalam antara dia di bumi itu, lalu jumpa seorang perempuan. Tak pernah jumpa ni. Duduk dalam tu, duduk baca kitab aja. Satu hari keluar jumpa satu perempuan manakah. Maka sudahlah ia sentiasa bercakap dengan perempuan itu. Tak pernah jumpa. Siang banyak orang perempuan ni. Cakap pun suara lembut. Dia kata dengan rupa parah segak. Dia kata, dia kata rupanya yang kata dunia ni hebat. Dia kata, orang tak pernah jumpa. Maka mulalah dia pun duk layan perempuan ni bercakap, dia bercakap, kau tu bercakap, dia gelak, kau tu gelak dan sebagainya. Dia kata, dan perempuan itu bercakap dengan dia. Hingga berkendak ia dengan perempuan itu. Akhirnya berzina dengan perempuan itu. Nak jadi bukan susah. Nak jadi bukan susah. Itu sebab dalam Islam dia ada kaedah. Dia kata saddu zara'i'. Tutup segala lubang-lubang yang boleh menjadikan benda tak elok. Tutup. Dia tak mau kita biar benda ni semua pergi jadi maharaja lela, maksiat dan sebagainya. Maka akhirnya jadi masalah sosial. Lepas tu duk fikir macam mana nak selesai. Islam kata saddu zara'i'. Mana-mana lubang yang boleh nak jadikan masyarakat ni rosak, tutup buat. Kalau dah tahu kata naik kelab ni duk jadi punca orang jahat, tak usah bagi lesen, buka naik kelab. Kalau dah tahu kata orang perempuan dibiarkan keluar bebas, buka dedah sana sini ikut suka dia nak buka tang mana dan sebagainya, itu boleh merangsang orang laki-laki yang kurang iman sehingga berlaku zina. Dah tahu macam tu, buat peraturan. Jangan bagi orang pakai buka-buka sana sini. Buat peraturan mesti tutup aurat. Tidak, tak buat. Bagi buat segala apa nak buat, apa buat apa, ikut suka apa nak buat. Jadi masalah sosial. Islam tak mau macam ni. Islam awal-awal dia kata prevention is better than cure. Dia kata al-wiqayah khairun min al-ilaj. Kita cegah benda tak elok tu daripada jadi, lebih baik daripada kita biar bagi jadi, lepas tu pergi nak berubat. Tuan-tuan tengok Islam ni cantik kata cantik. Dia habaq elok lah. Lagu kita duk kata ke anak kita lah, anak muda kita nak keluar daripada rumah ni setak motor duk rumah. Kita duk baca Quran pun sekejap lagi kita boleh langkah turun ni. Kita kata hang ni nak naik motor ke? Hang nak suruh motor naik dari belakang hang. Tu cakap tu nak marah lah. Dan kalau nak naik motor, buat cara nak naik motor. Yang duduk koyak minyak motor, hang nak lawan aku duk baca Quran, hang duk buka minyak motor dah. Tu nak marah lah tu. Kan? Anak ni keluar depan kita, kona rapat lutut terbit api. Balik sekali lagi kita kata hang baik-baik kata. Baik-baik, satu hari hang jumpa dengan lori balak ke, hang jumpa dengan lori. Kita pesan dah. Dengar pesan aku ni. Tak dengar. Kena. Bila kena tu, pergi di hospital duk gantung kaki sebelah, gantung tangan sebelah, kita pergi bukan nak kesian, kita pergi kata tambah lagi lah. Kita kata, ayah kata ada kat hang itu ni. Ayah pesan, kata pesan. Hang abang main. Tu nak mula. Kan? Hang abang main. Ayah pesan, kata pesan dulu. Budak ni pun dah lah tangan ke kaki patah dah. Tak lagi hak elok pun patah sama dengan kanan orang tua ni. Dia kata pesan lah dia.
Kita dengan anak pun lagu tu. Kita pesan awal-awal, jangan duk buat. Islam pun lagu tu lah. Islam habang awal-awal. Benda-benda hak boleh jadi lubang kepada punca nak jadi maksiat, katuk buat. Jangan duk buka lubang-lubang ni. Bila buka, esok jadi. Minyak dengan api ni dia sambak. Dah jauh dah lagu tu. Pi duk bubuh minyak di kedai minyak, pi duk isap rokok tepi tu. Saja cari penyakit. Bukan tak tahu kata minyak dengan api ni menyambak petrol pula lagi. Bukan minyak gas, minyak petrol. Pi duk bubuh minyak kereta tu cuci rokok tu isap. Allah, cerdik petang mana langsung. Jadi lagu tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Siapa pun lagu tu lah. Kalau bantah memang terima akibat. Bantah dengan Islam pun terima akibat juga. Sama aja. Ini yang dia nak beritahu. Si rahib ini ataupun padri ini duduk dalam gereja 60 tahun. Duk baca kitab Taurat ni kulit ke kulit. Punya duk baca, punya duk baca, punya duk baca. Satu hari tengok-tengok di luar ni berasa tertarik. Berasa nak keluar. Walaupun aku keluar, aku nak berzikir juga. Bukan kata nak keluar, pergi lupa. Keluar-keluar, jumpa dengan satu perempuan manakah. Sembang, perempuan tu sembang. Dia sembang, perempuan tu sembang. Sudah jadi syok bersembang. Akhirnya, kemudian daripada itu, maksud kemudian daripada dia berzina dengan perempuan ni, maka pengsan dia. Pengsan ni bukan kerana letih. Pengsan kerana takut. Pengsan kerana takut. Tadi ni terlajak tak? Tak boleh kawin nafsu. Bila dah berlaku zina ni, lepas tu teringat balik, Allahu Akbar. 60 tahun aku duduk baca kitab saja, boleh jadi macam ni. Punya duk menyesal tu, punya takut dekat Tuhan tu pengsan. Terlampau punya duk fikir ni, dosa hak dia buat ni satu dosa besar yang aku tak pernah terlintas dalam hati nak buat. Macam mana aku boleh buat benda ni? Punya duk fikir ni pengsan. Maka apakala siuman, dia kata bila dia sedang daripada pengsan, maka pilah dia kepada satu lopak air kerana nak mandi. Dah lepas sedang daripada pengsan ni, jalan pergi pelan-pelan jumpa satu kawasan ada air, nak mandi di situ. Lalu mandilah dia. Dan datang pada masa itu seorang yang lapar. Tengah dia nak mandi di situ dan sebagainya, mai satu orang lapar meminta ia kepadanya dan diisyaratkan oleh orang lapar itu kepada roti 2 keping yang ia mau akan dia. Roti dia keluar daripada sana tadi, buat 2 keping roti nak buat bekal tu. Tiba-tiba mai satu orang lapar dekat dia, mai duk habaq kata aku lapar, duk tunjuk roti dia 2 keping tu. Maka rahib itu pun memberikan roti itu. Dia pun ambil bagi kat kawan lapar. Kemudian mati dia. Bukan mati kawan lapar ni, mati rahib ni. Kemudian mati rahib ni. Lepas pada dia kawan ni mai duk habaq lapar dan sebagainya, minta roti dia, dia pun ada 2 keping tu aja. Dan kawan ni pula minta, dia ambil 2 bagi. Nah, ambil kau. Tak lama lepas tu mati rahib. Dengan kehendak Allah, mati rahib. Maka sabda Nabi SAW, ditimbang ibadat dia 60 tahun dengan sekali berzina tadi, maka beratlah dosa zina daripada pahala ibadat 60 tahun. Ibadat 60 tahun tu ditimbang dengan sekali dia berzina. Timbang-timbang berat zina. Makna kata habis dia. 60 tahun tu hancur macam tu aja dengan kerana sekali dia berzina. Begitu. Kemudian diletakkan pahala 2 keping roti yang disedekahkan itu. Tiba-tiba berat pahala itu. Maka diampunkan dia oleh Allah. Roti yang dia bagi kat kawan lapar ni 2 keping ni, dia bagi. Sedangkan dia tahu dia bagi ni dia tak ada apa dah. Habis dah. Dia bagi juga dengan kerana kesian dekat kawan tu. Roti 2 keping hak dia bagi tu, bila diletak di atas neraca yang menimbang amal dia, berat balik pula kebaikan. Begitu. Telah meriwayatkan hadis ini oleh Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya. Walaupun hadis ini bukan hadis daripada Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim, tetapi hadis ini tersimpan di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Dia ada banyak lagi tuan-tuan. Selain daripada Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasai, At-Tirmizi, selain daripada Sunan Sittah ni dia ada lagi. Di antaranya Ibnu Hibban, Ibnu Abid Dunya,
Di antaranya lagi Al-Baihaqi. Ini juga adalah himpunan kitab-kitab hadis yang di dalamnya ada hadis-hadis sahih. Dia begitu. Baik, masalah bagi minum orang dahaga itu disuruh oleh syarak kita. Ini pula nak cerita bagi minum. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata dia, dan telah bersabda Nabi SAW, wa ayyuma mu'minin saqa mu'minan ala dhama'in saqahu Allahu yawmal qiyamah minar rahiq al-maktub. Dan mana-mana orang yang mukmin yang bagi minum akan seorang mukmin kerana dahaga, nescaya bagi minum akan dia oleh Allah pada hari kiamat daripada arak yang dimeteri. Siapa yang di atas dunia ni biasa bagi minum orang dahaga? Tentu dulu zaman sebelum mai Nabi Muhammad SAW di Mekah, orang yang duk kerja bagi minum kepada jemaah haji ni, kepada hujjaj ini, orang yang kerja bagi minum ni ialah Abu Lahab, Abu Jahal. Mereka ni lah siqayatul hajj, dia kata. Siqayatul hajj maksudnya kerja duk bagi minum kepada jemaah haji. Kita tahu dah cerita Kaabah ni, yang menentukan tempat yang nak dijadikan asas bina Kaabah itu ialah malaikat. Allah hantar malaikat di tentu tempat nak buat Kaabah. Orang yang mula-mula bila letak batu asas nak bina Kaabah, Nabi Ibrahim AS dengan anak dia Ismail. Nabi Ibrahim berdiri atas batu. Tu batu yang Allah kata maqam Ibrahim tu. Nabi Ibrahim berdiri atas batu tu, anak dia Ismail ambil batu suar kat dia. Dia ambil, dia susun nak buat binaan Kaabah. Sejak daripada cerita Nabi Ibrahim buat Kaabah ni, sejak daripada cerita tu, Kaabah ni sudah jadi rumah suci kepada semua orang. Hatta orang-orang yang sembah berhala zaman Nabi Muhammad SAW dulu pun menganggap Kaabah ni tempat suci dia. Cuma mereka tawaf Kaabah, tawaf ke kanan dan dalam keadaan tak pakai apa-apa. Bila mai Nabi Muhammad SAW, Allah turun syariat dalam bab nak buat haji ni, maka Allah suruh Nabi Muhammad dan orang-orang yang ikut Nabi Muhammad tawaf Kaabah pusing ke kiri dalam keadaan menutup aurat. Ni cerita Kaabah. Jadi sejak daripada belum mai Nabi Muhammad SAW lagi dah, orang-orang kafir depa duduk pusing Kaabah. Dan pada masa tu orang yang duk bagi minum kepada orang hak duk mai muliakan Kaabah ni ialah Abu Lahab, Abu Jahal dan sebagainya. Dengan kerana itulah mereka ni bila mai Nabi Muhammad bawa Islam, mereka tanya balik Nabi Muhammad. Mereka kata, awak kami ni jahat ke? Siapa hak duk bagi minum orang yang duk mai buat haji ni? Mereka kata, nampak? Siapa hak duk bagi minum ni orang mai buat haji ni? Siapa? Mereka kata. Siapa yang bagi bantuan buat masjid ni? Jahat ke kami hak duk bagi minum orang duk buat haji ni? Nabi Muhammad SAW kata, dia kira lagu ni. Dia kira siapa yang sembah Allah Subhanahu Wa Taala dan terima aku sebagai nabi dia, ini orang baik. Takat bagi minum air tapi tak mau terima Allah, tak mau terima Nabi Muhammad, bukan orang baik. Umar apa buat ni? Kerana dia rasa hak dia buat tu baik sangatlah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Dan ada satu riwayat lain, dia kata katanya begini, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man at'ama akhahu hatta yushbi'ahu wa saqahu min al-ma' hatta yarwiyahu ba'adahu Allahu min an-nar sab'a khanadiq. Ma baina kulli khandaqaini masirati 500 'am. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Kata dia, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa bagi makan akan saudara dia yang Islam sampai kenyang, dan bagi minum dia akan saudaranya itu daripada air hingga hilang dahaga, nescaya dijauhkan oleh Allah daripada api neraka.
7 kelebok. Dia dah, kelebok. Dia kata situ. Yakni barang siapa antara, yakni barang yang antara tiap-tiap 2 kelebok itu, perjalanan jauhnya 500 tahun. Dia kata. Kelebok ni macam parit lah. Macam kita kan. Kelebok. Rumah kampung kita ni, ayam daripada tempat basuh pinggan tu, keluar habis tu jumpa ajang. Ajang tu kelebok. Kelebok tu macam parit lah. Nabi SAW kata, siapa yang masa duduk di atas dunia ni, dia duduk bagi makan saudara dia yang Islam, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bagi makan. Bukan dia bagi sekali, dia bagi makan tak. Dia ni memang dia punya tabiat, dia suka duk belanja orang makan. Barang siapa yang macam ni punya tabiat masa hidup di atas dunia, suka tengok orang baik-baik, dia nak belanja makan, dia nak belanja minum dan sebagainya, Allah Subhanahu Wa Taala akan jauhkan neraka daripada muka dia sebanyak, dia kata, sab'a khanajir, sebanyak 7 parit. Antara dia dengan neraka tu 7 parit. Antara satu parit dengan satu parit 500 tahun perjalanan. Satu parit nak pergi satu parit 500 tahun perjalanan. Ada 7 parit, 500 kali 7. Berapa? 5 kali 7, 35. 3,500 tahun perjalanan. Dia dengan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Wih, bagus tuan. Bagus. Kita pergi kedai, tengok nampak orang baik lah. Orang baik dalam kampung kita, tu imam masjid kita, tu imam surau kita. Orang baik lah dalam kampung kita. Orang tua yang kita tengok, memang orang tua ni baik dalam kampung kita. Tengok dia makan, dibayar. Dibayar. Belanja orang baik-baik makan. Allah Subhanahu Wa Taala kata, siapa jadikan budaya hidup dia macam ni, dia jadikan itu budaya hidup dia, Allah jauh dia ni daripada api neraka sejauh 7 parit. Antara satu parit dengan satu parit 500 tahun perjalanan kalau nak berjalan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita ni tak, kita ni nak belanja bos kita supaya SSB dia bagi kat kita elok sikit. Dia belanja silap orang. Kecuali kalau bos kita orang baik, itu satu bab lain lah. Ini dah, dia belanja tu tujuan tetap cantik. Kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dia kata meriwayatkan hadis ini oleh At-Tabrani di dalam Al-Kabir dan Abu Shaykh Ibnu Hibban di dalam As-Sawa dan juga Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Ni semua nama kita sebut tadi. At-Tabrani dia ada satu kitab hadis dia yang dinamakan Al-Kabir. Abu Shaykh bin Hibban, ni yang kata Ibnu Hibban tadi, dia juga ada satu kitab hadis yang dinamakan As-Sawa. Dan juga Al-Hakim dan Al-Baihaqi, ni semua ada kitab-kitab hadis dia yang dia kata, dan kata Hakim sahihul isnad. Hadis tadi dari segi isnadnya sahih. Dia kata. Begitu. Masalah memberi pakaian akan orang yang bertelanjang itu disuruh oleh syarak serta dapat balas baik daripada sisi Tuhan. Ni pula kita pergi bagi bantuan pakaian pada orang. Maksud orang yang telanjang, maksud orang susah sampai nak beli baju tak ada duit. Ramai tuan-tuan. Ada lagi orang yang susah ni, ramai lagi. Kita tengok di sekolah ni budak-budak main sekolah kan pakai baju, kita tahu mak pak dia ada duit, tak ada duit kita boleh tahu. Kita tengok pakaian dia pakai, kita boleh tahu dia ada duit. Boleh kenal dia. Kan kita duk mengajar di sekolah-sekolah jenis sekolah bercampur budak daripada seluruh Malaysia, sekolah asrama penuh ke apa ke semua, kita tengok budak-budak punya cara, kita tahu dia ni keluarga ada duit, tak ada duit boleh tahu. Kan? Tengok ni jalan 2-3 langkah cakap handphone, jalan 2-3 langkah cakap handphone, tak payah belanja makanan. Tak payah belanja makanan. Kan? Kita tengok ni Allah punya susah, tengok pakaian pun nampak bersih tapi lusuk, buruk. Duk beratong dekat pondok telefon tu nak tunggu giliang dia main ni punya lah, sabar tunggu pasal apa tu nak telefon dekat mak, nak abah kata hidup periksa, nak minta mak tolong doa untuk nak periksa. Ada ke jenis budak macam ni ada? Ada murid saya seorang itu sekolah lama, sekolah menengah dulu. Jadi doktor dah. Dah jadi doktor dah. Main jumpa di tempat kerja baru ni. Main jumpa. Nampak dia pun style macam orang hebat lah.
Dan dulu masa kita duduk mengajar, nampak lekeh lah. Kan Allah nampak hebat lah. Kita kata, macam mana? Habis dah mengaji? Dia kata, Alhamdulillah, tak. Alhamdulillah. Hari tu masuk universiti buat bidang apa? Tanya. Dia kata, buat perubatan. Oh, bagus lah. Habislah, jadi doktor di mana? Tanya. Dia kata, di HKL, Hospital Colombo. Oh, bagus lah. Tahniah lah. Kita pun bagi dia tahniah. Bagus, budak bagus. Kan? So, kita kata, macam mana? Belajar tak tahu, tak saja. Ustaz kata tu saya cerita bila tu Ustaz, kalau Ustaz ada masalah dia. Saya ni Ustaz, dia kata langsung tak ada minat. Langsung tak ada minat nak jadi doktor. Tak ada minat langsung. Saya nak jadi engineer, dia kata. Tapi mak ngayah ni kira tak lekang mulut dia sebut, hang kena jadi doktor. Hang kena jadi doktor. Hang kena jadi doktor. Dia kata jadi Ustaz, dia kata tak ada arah Ustaz, dia kata. Saya pun terpaksa jugalah ambil bidang perubatan. Tak minat, dia kata. Dia kata, hati hang ngaji macam mana tak minat itu? Heran, dia kata, belak dia fikir heran. Saya tak minat, memang tak minat sungguh, dia kata. Orang lain ni punyalah minat nak jadi doktor ni, sembahyang tu kita balik minta nak dapat perubatan ni. Bukan senang, tuan-tuan. Budak-budak yang krim, betul-betul aja dapat perubatan ni. Dia tak minat. Tapi mak ngayah mak, dia kata, saya pun betul juga bagi jadi doktor, dia kata. Tak minat Ustaz. Sampai tiap-tiap kali nak periksa Ustaz. Dia kata, saya tiap-tiap kali nak periksa. 6 tahun duduk di universiti. Setahun berapa kali periksa. Bukan periksa besar. Dia kata, periksa ujian bulanan ke, ujian semester ke, apa ke. Tiap-tiap kali nak periksa. Dia kata, without fail. Dia kata, tanpa fail sekali pun. Saya mesti telefon dekat mak saya. Suruh dia buat sembahyang hajat. Minta saya lulus dia. Dia kata, without fail. Tak pernah sekali saya ambil ujian tanpa terlebih dahulu telefon kat mak, minta mak sembahyang hajat. Saya bila dah habis ni, dah sampai lah ni, dah jadi doktor ni Ustaz, bila duk kenang-kenang balik. Dia kata, doa mak saya makbul sungguh, dia kata. Ayah ni punya nak suruh anak jadi doktor ni daripada sehat sampai ayah sakit. Sampai ayah sakit, sampai tak boleh berjalan, kena naik kursi roda. Ayah dia kata kat dia satu ya. Ayah satu hari nak tengok hang jadi doktor. Ayah dia kata, tuan-tuan, dia main cerita kat saya. Dia kata, Ustaz, saya tak lupa sampai mati insyaAllah. Saya tak lupa sampai mati. Hari ni, convocation saya terima ijazah. Malam ayah saya mati. Hari ni saya terima ijazah. Ayah saya tolak kursi roda. Ayah masuk pergi. Tengok juga anak dia terima. Malam ayah mati. Mati saya tak lupa benda ni. Saya bila dengar benda ni, saya bawa cerita ni ke anak-anak murid kita ada lah. Nah, habak kat mereka. Kata apa tahu tak? Doa mak ngayah ni tajam. Lebih-lebih lagi mak ngayah ni ada anak hak bagus macam budak ni. Lebih-lebih lagi tajam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita bila dengar benda-benda macam ni, kita nak dengar, kita nak ambil pengajaran. Pasal apa? Dia bukan cerita saja, dia melalui, dia ada pengalaman tentang benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dia kata memberi pakaian kepada orang yang tak ada pakaian ini disuruh oleh syarak. Dia kata, sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Telah bersabda Nabi SAW, wa ayyuma mu'min kasa mu'minan ala uryin kasahullahu min khudril jannah. Maksud dia, dan mana-mana orang mukmin yang bagi pakai akan orang yang beriman atas bertelanjang. Mana-mana orang mukmin yang pergi bagi pakaian kepada orang beriman yang lain, orang mukmin yang lain yang tak ada pakaian. Begitu. Nescaya memberi pakai akan dia oleh Allah pada hari kiamat daripada sutera halus di syurga. Terutama ni waktu dekat nak raya. Orang susah tentu anak 7, 8, anak sampai 10 orang kan. Esok nak raya. Esok nak hari ni tak ada lagi baju raya anak. Tak ada lagi. Duit ada tu duk pekin-pekin nak bagi lepas. Buat masak makan hari raya je. Duk pekin belanja tu nak bagi lepas ketupat. Nak bagi lepas apakah daging, apakah sikit. Nak masak, nak cicah ketupat. Takat tu aja. Baju raya anak memang tak lepas. Memang tak lepas. Anak 10.
Anak 10. Kalau beli dekat 3 orang, 7 lagi kecil adik. Semua tak saya beli. Orang macam ni, kalau jumpa kat kita tuan-tuan, pergi beli. Bukan gaduh beli baju sampai 7-80 ringgit. Pergi beli baju belah-belah ringgit ni, bagi seorang sepasang kat anak dia. Dia tak cakap apa dah tuan-tuan. Ayam masak ya keluar. Dia tak cakap dah. Kawan saya dari Johor, dia duduk Johor Baru. Tadi dia telefon. Dia kata cuti sekolah hari tu, dia kata saya turun main lah sini. Dia orang Johor Baru tu. Dia kata teringin nak tengok Ustaz. Dia kata dia dengar kaset aja. Turun main. Nak main tengok Ustaz. Dia kata turun main pula. Ustaz tak ada rumah pula dah. Dia kata tak apalah, saya pun pusing cari balik kawan-kawan lama apa semua gitu gini. Cari, jumpalah satu kawan lama mengaji di universiti dulu sama. Dia kata akhirnya pergi rumah kawan ni apa semua. Dia jamu makan lebih kurang. Lepas tu dia bawa saya pusing-pusing jalan-jalan. Saya pergi di Bali Ustaz. Saya biasa dengar kaset Ustaz cerita pasal orang baling. Kata orang baling ni kebanyakan susah. Jadi saya habak kat kawan ni, baling pergi mana? Dia kata apa hal saja. Dia kata nak pergi pusing tengok baling. Kawan ni bawa pergi masuk. Dia kata ya Allah Ustaz. Dia kata saya tak terlintas dalam kepala ada rumah macam ni di Malaysia. Orang Johor Baru, bukan orang Singapura. Orang Singapura lagi tak pernah tengok. Dia duduk Singapura mana ada rumah lagu rumah kampung kita ni. Tak ada. Dia main tengok ada rumah petak pak lagi lagu tu je. Tang tu tidur, tang tu makan, tang tu nak bersembang, tang tu segala-gala duduk dalam petak tu. Dia pergi tengok rumah lagu tu. Dia heran ni tak tahu nak apa. Dia kata ada ke orang duduk dalam rumah lagu ni? Tengok sungguh anak-anak dulu lari turun tangga apa semua. Belakang kepada rumah pak kaki ni buat pelupuh buluh gitu ya. Abuan duk basuh pinggan mangkuk dan sebagainya. Dia tengok lagu tu dia kata tak sangka. Dia kata ada susah macam ni. Ya, dapat saya duk ingat ke Formula One dengan Twin Tower Petronas tak sangka lah ada lagu ni. Dia kata bila tengok ya Allah ada lagi. Dia kata lagu ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu dia ceritanya. Jadi nak habaknya, kita ni Allah bagi sikit kesenangan ni, ingat-ingatlah. Bukan suruh bagi setengah daripada duit kita. Bukan suruh bagi semua. Bagi dekat mana boleh lah. Boleh RM5. Kalau semua orang teringat nak bagi RM5, takkah itu memberi satu kemudahan kepada orang susah? Semua kan? Dia ni teringat nak bagi RM1, dia ni teringat nak bagi RM5. Orang susah rasa sangatlah senang hati dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Masalah dia kata syurga itu mahal harganya. Oleh itu dia kata payah untuk nak mendapatkan syurga itu. Itu dia. Dia nak habaq ke syurga ni tuan-tuan mahal. Walaupun kita duk jumpa dalam hadis Nabi ni nampak kadang-kadang mudah sangat nak dapat syurga ni. Dia kata syurga ni mahal. Bukan senang nak dapat. Benda mahal. Tentu senang kan nak dapat benda mahal. Mutiara tu kalau nak dapat mutiara ni mahal. Nak dapat mutiara kena selam laut dalam, kena selam ni. Belum tentu selam tu selam boleh mutiara. Tak boleh sotong kurita. Nak dapat benda mahal tu, bercerai nyawa pun boleh jadi. Islam ni benda mahal dia kata. Nak dapat Islam dekat kita ni bukan senang bukan senang. Dah dapat Islam bakar, mak Islam, ayah Islam, kita jadi orang Islam. Dah dapat Islam bakar ni, belum tentu lagi kita boleh jadi orang yang beramal dengan Islam. Belum tentu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ketahuilah saudaraku, dia kata syurga ni boleh dibandingkan dengan barang yang dibeli. Syurga ni kalau kita nak banding dengan barang yang kita boleh beli, boleh banding. Dia kata. Ataupun dibandingkan dengan rumah tempat kembali. Kerana ia dibeli oleh orang mukmin dengan amalnya. Ataupun macam rumah. Kita nak dapat rumah bukan orang bagi saja. Kerja bukan main punya tulang tak kerat guna habis-habis tak himpun duit sikit-sikit baru boleh buat rumah. Abang kita duduk-duduk. Nak dapat rumah tu pun susah. Dia kata nak dapat Islam lagi susah. Dan tempat kediaman yang akhir bagi orang-orang yang beriman. Dia kata ni kan pula syurga. Syurga ni tempat kediaman akhir bagi orang yang beriman. Rumah tu tempat kediaman sementara. Syurga tempat kediaman akhir.
Situlah sus kita itu ni. Maka seorang yang mukmin, yang insaf akan dirinya itu, hendaklah tamak dia membeli syurga itu dengan simpang dapat masa tamak pada membelinya, iaitu masa tinggal di atas dunia. Siapa nak syurga, dia kata atas dunia ni kena tamak buat ibadat. Buat ibadat kena tamak. Tak duduk kira cepat letih. Tak boleh. Ni semua tak boleh. Mengaji kena rajin, sembahyang kena rajin, baca Quran kena rajin, kena tamak buat benda-benda baik ni. Atau segerakanlah berbuat amal itu supaya lekas-lekas kiranya mencapai syurga itu. Ataupun dia kata takat mana hak tu adalah buat dulu. Oh, dia tak mahu duduk tangguh. Dia kata ni aku ni lah duduk kerja di Ipoh ni tak dan nak mengaji. Duduk kira begitu. Aku ni lah ingat dalam sikit masa ni tak dah lah. Duk berulang pergi Ipoh balik pun sampai sayuk-sayuk. Tengoklah itu kalau dapat tukang main kok belah teping ke apa boleh mula mengaji. Ramai tuan-tuan. Orang hak jenis duk tangguh. Hak jenis duk tangguh. Bini duk boleh tiap pun lama dah. Bini kata ayah dia ni dulu belum kahwin, janji lepas kahwin nak berhenti tak apa. Tu pun satu bab. Lepas dah kahwin tak berhenti juga. Janji kata itu dapat anak berhenti. Dapat anak tak berhenti juga. Dah dapat anak takkan nak janji dapat cucu pula pun nak berhenti kan. Bini pun dah mepek juga. Dia kata tidak nak boleh berhenti betul-betul ni. Lalu betul lah jadi bertangguh. Nak buat baik pun bertangguh. Nak berhenti benda tak elok pun bertangguh. Itu kerja kita. Dia kata demikianlah dinasihatkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khafa adlaja wa man adlaja balagha al-manzil. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia telah bersabda Nabi SAW, barang siapa takut dia akan datang gendala di jalan ia berjalan itu, nescaya berjalan lekas dengan tiada berhenti. Siapa takut kok jadi arai kok jalan cepat-cepat. Takut kok saat ni jadi arai kok jalan apa macam mana, jalan bagi cepat-cepat supaya sampai cepat. Lagi duk buat lambat, lagi banyak kemungkinan arai nak jadi kok jalan. Kita buat kereta nak pergi Kuala Lumpur. Sebelum bertolak pergi Kuala Lumpur tu kereta tu elok. Bila naik nak pergi Kuala Lumpur baru bertolak daripada Parit Buntak sampai Bagan Serai dia duk bunyi kerek. Telinga duk petang dengar. Apa bunyi ni? Itu tu nak jadi arai tu. Gimana nak buat tu? Dalam duk buruk gimana nak buat tu duk buat slow, duk buat singgah. Minum air tanah ni lagi. Tak sampai Kuala Lumpur. Satu, kita kena tarik oleh rumah. Ada katakan cepat-cepat sikit bagi sampai tempat kita nak pergi. Macam tu. Sama lah juga dia kata. Barang siapa takut ia akan datang gendala di jalan dia berjalan, nescaya berjalan lekas dengan tidak berhenti. Dan barang siapa berjalan dia dengan tidak berhenti, nescaya sampai dia ke rumahnya. Yakni yang jadi selamat dia daripada bahaya dan gendala di jalan itu. Nak balik daripada Kuala Lumpur. Masa pergi okey. Masa nak balik dia dah buat bunyi pelik dah dalam kereta. Tak lagi bunyi penyuruh tu. Lagi penyuruh. Nak kata tikui tak pernah siapa. Kata ni duk bunyi ni. Dia buat lambat lah. Berderah pergi sampai cepat sikit. Nak jadi apa pun. Sampai di rumah ni senang. Kita kena pomen buah pokok ceri. Kita kena tanah sana kita kena. Nah, kalau pergi rosak di Kuala Lumpur. Dengan tak tahu siapa. Main-main dia tukang apa ke sikit. Dia balas sampai tengah 2,000 kat kita. Nah kita ambil kereta ni, aku balik naik bas. Itu masalah. Maka demikianlah juga siapa yang takut dia akan jadi gendala dirinya. Daripada sampai ke syurga dan mencapai syurga. Maka hendaklah dia beramal dengan segera. Dia bersungguh-sungguh beramal itu. Macam tu jugalah. Kalau kita ni matlamat nak pergi ke syurga, kita takut lagi jadi arai kok jalan sebelum sampai ke syurga. Ulun bawa. Api duk kata tak apa, aku ingat. Lepas pencen ni aku mula sungguh-sungguh. Lepas pencen ni aku mula sungguh-sungguh. Duk baca. Pencen 55, lepas tambah tahun pula jadi 56. Elok sampai 55, Tuhan bagi pencen dulu. Hak nak pencen, katanya 56. Tuhan pencenkan kita dulu, umur 55. Tak ada buat apa lagi.
Tak ada buat apa lagi. Duk ingat pencen 50 esok tu nak mula sungguh-sungguh. Duk ingat tak ada nak bersungguh. Dia ambil kita masa 55. Macam mana nak pergi jawab apa depan Tuhan? Nak jawab apa depan Tuhan? Begitu. Kerana gendala hidup itu banyak yang menjadikan payah mencapai syurga. Bila dia main gendala dalam hidup ni, susah kita. Tuan-tuan ni kita masa duk okey ni. Masa duk sihat ni. Berasa nak main masjid boleh main. Berasa nak pergi mengaji boleh pergi. Lah ni lah kalau nak buat apa pun. Kata dia main sakit apa ke esok ni sampai nak mengaji tak boleh. Tuan-tuan duk ingat nak buat apa masa tu. Tak sadu ingat nak buat apa. Sampai nak pergi pancuk pun orang kena uzung buat pergi. Sampai nak ambil ayat semayang pun kawan kena joreh ayat bagi tangan kita. Masa tu duk ingat nak buat apa. Sebelum dia main arai tu. Sebelum dia main gendala macam tu. Sebelum tu. Buat dulu. Sungguh-sungguh dah buat esok dah main umur 50 lebih. Main umur 60 lebih. Dia sakit pun. Dia tak ralat sangat rasa. Pasal apa? Pasal kita dah lupa betul awal dah. Benda-benda ni. Begitu. Setengah daripadanya datang sakit. Tu dia. Dan ni yang dikata setengah daripada gendala ni dia main sakit. Ataupun datang balak. Ataupun sebagainya. Dia duduk main macam-macam. Gitu. Maka apabila datang gendala itu, sudahlah tidak tercapai syurga itu. Sabda Nabi SAW lagi, Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahi jannah. Tidakkah barang-barang Allah ni mahal? Dan tidakkah bahawasanya barang-barang Allah itu ialah syurga. Lah sekali Nabi simpul balik, Nabi kata ketahuilah. Barang kalau hak Allah punya semua mahal. Barang kalau Allah punya semua mahal. Syurga hak Allah punya mahal. Ni hak Tuhan bagi badan kita ni. Mahal. Ni semua hak Tuhan punya. Mata kita, hidung, mulut kita, telinga kita, semua hak Tuhan punya. Semua hak Tuhan mahal. Mata kita dia rabun-rabun dia buta pergi sebelah. Tuan-tuan, tak ada harga boleh beli biji mata di kedai. Mahalnya mata hak Tuhan bagi ni tapi tak ada jual di kedai. Kalau ada jual tu satu bab juga orang boleh beli. Tak ada jual biji mata ni, tak ada jual. Kalau ada pun pasang-pasang saja bagi elok je tapi tak nampak tengok. Lebuh mata batu tu nampak lagu dia ni bila yang dia boleh lena ni kata tengok duk celak dia rupanya kawan masalah biji mata. Buh tu beda nak pergi comel aja tapi tengok tak boleh dah. Hak Tuhan bagi ni aja. Hak comel pun comel, tengok pun boleh. Barang ni kalau hak Allah Subhanahu Wa Taala punya mahal, cukup mahal. Saya habaq 2 kali dah di surah ni. Hak cerita gigi palsu mahal ni. 2 kali dah habaq. Ulang lagi sekali pasal dia ni tak ada modal dah habaq yang tu je. Tapi hak tu lah nak habaqnya. Hak tu lah nak habaqnya. Kata mahal barang Tuhan ni. Kita buat elok macam mana pun untung 700-800 ringgit pun makan dodol tak sedap juga. Tak sedap. Dia mau gigi hak Tuhan bagi juga. Maka Nabi SAW kata, Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahawa barang Allah mahal. Hak Tuhan bagi asal ni memang mahal. Dan tidaklah bahawasanya barang Allah itu ialah syurga. Dan dalam banyak-banyak barang Allah yang mahal ni, syurga paling mahal. Nabi kata. Syurga paling mahal. Kita rasa kesihatan ni pun mahal dah. Sihat ni pun mahal dah. Pergi di hospital takut, tuan-tuan. Duduk hospital takut. Ya Allah, dia duduk main. Tetapi duduk di bahagian kecemasan. Macam-macam pasien nak sampai ada. Ya Allah. Kepala, terbelah. Tak lagi. Gila. Tak tahu nak abang tu. Tak lagi ambulan masuk main. Dia ni kata kena terbakar di rumah dia. Tak lagi main tengok patah kaki tangan. Tak lagi tengok main muka. Pecah darah, mengampu-rampu. Macam-macam hak tu ada tu. Hak tu hak cara jenis berdarah. Hak jenis tak berdarah ni nampak elok duk atas kaki. Tapi yang sakit ni dia saja yang tak sakit macam mana. Tengok lagu okey aja duk atas kaki. Kita pun duk heran. Dia ni saja nak merehat ke apa. Nampak sekali. Kita pun pergi rapat dengan dia lagu nak buat tembak. Tanya. Baru masuk kan. Ya. Dia kata baru masuk apa, misi pun menyampah dah tengok saya. Dia pergi jawab lagu tu, makna kata lama dah lah duduk saya kata. Tanya dia pula sakit apa. Ni dia kata sakit lagu saya ni payah nak abang. Dia kata, yang tu yang orang pakai duduk menyampah tu, dia kata saya sihat. Dia kata,
Yang kita ni sakit, dia mula ada beletiak kat kita, ambil nak balik, tak boleh pula dah duduk dengar dia beletiak. Rupa-rupanya tak ada kesihatan. Rupanya Tuhan ambil sihat dia. Tuan-tuan, ni banyak tu ada. Dalam masyarakat kita banyak tu ada. Kan? Ada seorang tu pula Tuhan bagi sakit runtit. Sakit runtit. Apa punya sakit? Berkata dia runtit. Cek darah okey, jantung semua tak ada masalah apa masalah pun tak ada, badan sedap elok apa semua, runsin. Dia tu seorang-seorang dia teriak, dia runsin, dia jadi duk fikir apa sampai bini dia pun runsin ke dia. Dia tu tak tahu runsin ke siapa, bini tu runsin ke dia, bini tu pun duk tanya abang apa ni. Dia aku runsin. Tuan-tuan, contoh buat ni bukan saja reka, tapi jumpa dah orang macam ni, jumpa dah. Kesian. Kan kita pun pergi habaq. Bini dia ambil habaq kat kita, ustaz buat ada ayat-ayat apa boleh bagi kat dia ke apa. Boleh buat ayat-ayat apa. Kita sayangnya tu saya tak arti. Cuma dalam Quran. Nak tulis orang. Tak payah tulis. Bukan jambi apa, tak ada jambi. Cuma dalam Quran. Tuhan kata ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ustaz tulis boleh tak? Dia kata tak payah tulis lah. Bukan nak suruh balik baca ayat ni. Cuma nak bagi faham. Tuhan kata ketahuilah dengan ingat Allah itu hati kamu tenang. Runsin ni maksudnya hati tak tenang. Tu dia runsin. Jadi ubat dia bukan ayat ni baca muih tak. Ubat dia ialah ingat Tuhan. Bila kita ingat Tuhan, hilang runsin. Tuhan bagi as-sakinah. Dia bagi ketenangan dekat kita. Bini ni pun dengar-dengar. Dah tulis boleh. Dia duduk kira nak suruh tulis juga. Tak faham juga dia ni pun. Rupanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Inilah masalah kita kata. Itu sebab kita kata kena mengaji. Tuan-tuan. Bila mengaji, baru kita faham. Bila tak mengaji ni terang macam mana pun tak mau nak faham juga. Begitu. Dan telah dimisalkan oleh Nabi SAW akan syurga itu barang jualan. Dan mata benda yang mahal harganya. Maka tidak dapat barang mahal harga itu melainkan dengan bersungguh-sungguh mencari dan menghimpun akan harganya itu. Dan harganya ialah amal. Kita kalau nak beli satu benda mahal, dia nak himpun duit. Nak beli benda mahal. Nak beli syurga Allah yang mahal ni, harga dia ialah amalan. Kena beramal lah. Baca Quran kena rajin. Sebaik-baik zikir Quran. Baca Quran. Itu sebaik-baik zikir. Tak payah dah duduk cari tok guru ni minta ijazah zikir apa saya nak amal. No. Baca Quran. Itu adalah ibu segala zikir. Baca yang tu pahala ni Allah punya bagi. Tak tahu nak habaq macam mana. Baca Quran. Itu ceritanya. Dia kata, maka siapa yang dapat harga syurga itu dan dapatlah dia akan syurga itu di badannya. Itu dia. Dia kata dibeli. Siapa dapat syurga, dia dapatlah apa yang dia nak. Itulah kemuncak kepada redha Allah kepada kita. Bila Allah redha dekat kita, Allah bagi syurga. Dan kemuncak kepada nikmat ahli syurga ialah keredaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dan jika tidak, maka tidaklah. Dia kata. Dan kata Abu Isa At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi gharib. Lepas ini kita masuk bab ma jaa fi tarki syubhat. Cerita tentang benda, tentang kita disuruh supaya menjauhi dan meninggalkan benda-benda syubhat. Ini dulu kita baca dalam bab jual beli. Tapi yang ni dia nak cerita syubhat dari segi amalan dan sebagainya. Wallah. Soalan. Malam ni, iaitu pukul 11.30 malam, saya akan ke Kuala Lumpur. Kita doakan dia selamatlah. Dengan menaiki kereta api. Dan saya dijangka sampai di KL Central. Lebih kurang 8.30 pagi. KL Central jangan lupa bawa pasport. Sekali lagi mak dia kena hambat dia hantar pasport. Saya tengok iklan tu. Baik, dia kata muskil saya ialah saya akan lewat sembahyang subuh. Apa yang patut saya buat? Dia kata, cuba bayangkan ustaz yang menghadapi suasana tersebut. Kena jawab jugalah pasal saya kena. Apa yang patut ustaz buat? Dia kata, dia gini. Islam dia bagi kemudahan bagi orang yang musafir. Kemudahan bagi orang yang musafir. Sama ada kita nak pergi KL Central ataupun kita nak kena terbang nak pergi buat haji di Mekah dan sebagainya, sama lah.
Kisnya apa? Kis kita dalam musafir. Dan kita nak semayang dalam keadaan kita duduk atas kenderaan. Islam dah bagi cara dia. Yang pertama apa? Mesti ada wudu. Berwudu lah. Wudu tu, kereta api tentulah boleh ambil wudu. Tak ada masalah lah. Bagi berjalan, pergi balik boleh. Masuk dalam pancong dia ambil ayat. Semayang semua boleh. Untuk nak mengelakkan daripada timbul masalah, bawa air mineral botol besar tu. Manalah nak tahu, masuk dalam kereta api, buka pancong, tak ada air. Jadi, bawa air mineral botol besar tu, bawa. Jadi, masuk dalam pancong tu, ambil air semayang. Bila dah ada air semayang dan sebagainya, main duduk atas bangku kita ni, duduk atas bangku, kita zat, kata duduk depan kita juga kiblat. Semayang. Masuk waktu subuh, Allahu Akbar, semayang subuh 2 rakaat. Kita duduk atas bangku, hal keadaan dia mudah macam tu saja. Takbir, Allahu Akbar, qiyam saja. Baca Fatihah apa semua, mana baca badan kita baca dan sebagainya, rakaat. Allahu Akbar, bongkok sikit. Sami Allahu liman hamidah. Sujud Allahu Akbar, bongkok lebih daripada kadar yang kita buat masa rakaat tadi. Kalau rakaat bongkok sikit, sujud bagi lebih sikit lagi. Begitulah sampai habis 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sembahyang itu sudah dikira sah di dalam agama dan tidak perlu ulang. Selesai. Macam itulah naik kereta api ke, naik kapal terbang ke, apa ke, yang kira-kira menyusahkan kita untuk nak dapat tempat sembahyang yang proper elok. Kecuali kalau sekiranya kita naik kereta, nak pergi Kuala Lumpur, kita boleh singgah banyak tempat saja pergi buat mengada, tak mau singgah. Dia lagu duk buat kereta pula, takbir Allah. Yang ni mengada lah dia panggil. Yang ni mengada. Yang ni kena berhenti lah. Yang ni tengok tang mana Bukit Gantang ke apa, tang mana ada tempat cantik, turun pergi semayang di surau dia. Ini dalam kes ni tadi. Dalam kes kereta api. Takkan kita nak pergi buat kacau di depan tu, suruh berhenti tang mana kan. Tak boleh lah. Yang ni dia kata pengganas lah. Tak boleh macam tu. Itu tu boleh faham. Yang pentingnya ialah semayang jangan tinggal. Yang pentingnya ialah sembahyang jangan tinggal. Tinggal semayang dosa besar. Dosa besar. Tuan-tuan bercakap soal lain. Kalau orang tinggal semayang ni, tuan-tuan bercakap soal lain, kita tak mau dengar. Semayang yang menjadi tiang agama ni hang boleh tinggal. Semayang yang Nabi kata membezakan Islam dengan kafir ni, tu hang tinggal. Satu hang nak main sembang soal ekonomi Islam tu sahaja. Semayang dulu. Semayang elok semua sah dia. Yang tu asas. Baru kita sembang hal lanjutan. Jadi semayang ni tuan-tuan, nak abang kata sangatlah pentingnya. Jangan sampai tak semayang. Bukan kita saja. Anak-anak kita, isteri kita. Jangan sampai tak semayang. Ada juga dalam kes-kes tertentu, pak ni bagus. Semayang ni Masya Allah. Masuk waktu semayang awal waktu. Jemaah di masjid di surau. Anak bini tak semayang. Bini kalau sikit tak semayang. Anak memang tak semayang. Alhamdulillah. Kita tak mahu macam tu. Quran kata, Qu anfusakum wa ahlikum nar. Quran. Maknanya kena. Yang ni kena dah. Kena. Tak boleh pula saat ni bila kita duduk marah anak tak semayang, isteri pula pergi campur. Allah, dia kata ayah dia tu pun bila baru mula semayang. Yang ni buat rosak anak-anak. Yang ni buat rosak. Ada juga. Kadang-kadang dia pergi jadi lawyer tak kena tempat. Kan? Kita marah anak kita. Suruh semayang. Kita marah-marah dia tak larat dengar. Kita duduk marah anak ni. Dia pergi celah masuk macam tu. Dia kata Allah, yang ayah dia pun. Yang kita tu bila mula semayang dia pergi kata begitu. Anak tu tentu dah kita tak boleh bentuk. Kita hilang hormat anak pada kita. Pasal apa? Bini kita buat rosak kita. Ini tak mahu. Ini sebab tuan-tuan, mengaji ni bukan kita saja, isteri kena mengaji. Isteri kena mengaji. Kita saja main mengaji, kita balik nak property dia tak boleh. Tak boleh. Pasal apa? Pasal dia tak mengaji. Suami dia cakap, dia kurang hormat suami dia. Sebab dia kenal suami dia daripada awal belum nikah dulu, dia kenal perangai macam mana. Tiba-tiba seminggu 2 ni balik main nak bercakap tarah kat dia. Dia tak ada hormat dekat kita. Kita ada banyak masalah. Bawa dia main, bagi dia dengar ustaz cakap. Tak kira ustaz mana pun. Suruh dia dengar ustaz cakap. Balik, kita sembang.
Dengar tadi ustaz kata begitu. Kalau dia kata Allah, dulu-dulu. Kita kata dia, dulu-dulu punya cerita. Aku pun tu tengah nak berbetul. Aku nak berbetul diri aku mohon pun berbetul apa. Abang begitu. Jadi dia tak boleh nak kata apa kat kita. Aku bukan kata aku ni pandai sangat alim tak mana apa, tak. Aku mahu nak berbetul. Dan aku nak hang sama dengan aku. Kita berbetul. Jadi dia tak boleh nak kata apa. Kalau dia tak main mengaji, kita balik video abang kat dia. Sakit kita. Lepas tu jumpa ustaz. Doa bagi lembut hati tak ada. Kita kata awak anak tak kali berapa umur? Bukan anak mak dia. Tak mau. Kita tu ingat ni kebanyakan main jumpa ni pasal anak. Kita tanya anak sulung besar mana? Dia nak doa lembut hati ni. Bukan anak. Mak dia. Allah kita kata. Awak tu cerita panjang. Tak bagi doa sudah. Doa lah. Bawa mai. Bagi tuan-tuan. Mana ada manusia tak elok tapi sudah elok. Dah. Manusia. Nama kata manusia ni dia start dalam kabut. Apa betul. Sementara dia nak duduk atas rel elok, berjalan elok, semayang 5 waktu tak tinggal ni. Jenuh. Kan? Sabar kena banyak. Kita kena sabar banyak. Orang perempuan ni pula Nabi kata apa? Ni. Dhil'il a'la. Dijadikan daripada tulang rusuk paling atas. Dan tulang rusuk paling atas inilah yang paling bengkok. Nabi kata. Kamu pembetul dia kasak-kasak dia patah ni maksud apa tuan-tuan? Payah datang hantar saya balik rumah mak saya patah. Nabi kata pembetul elok. Dia bengkok. Pembetul elok. Kan? Kasak-kasak patah. Pembetul elok. Jadi siapa di kalangan kita ni yang Allah anugerah isteri yang taat beragama, sujud syukur pada Allah. Syukurlah. Dia taat beragama, kita teralik dia boleh tegur kita. Soal didik anak-anak boleh serah kat dia. Dia buat ni kita puas hati. Kita dengan takdan kalau kerja begitu begini balik mai sekali-sekala kita test anak kita. Panggil mai baca Quran, baca elok. Sedangkan kita tak mengajak, tak hantar pergi mengaji mana pun. Mengaji kat mak dia aja. Kata dengar mengaji elok. Sayang bini ni sayang semua. Terima kasihlah kata hang tolong jaga anak-anak aku, anak hang jaga bagi elok. Terima kasih kat hang banyak-banyak. Dia pun kita pergi kata terima kasih kat dia lagu tu tuan-tuan. Kembang hati. Kembang hati. Seronoklah. Kita menghargai dia. Susah tak nak jadi keluarga elok ni bukan senang. Kalau Tuhan bagi anugerah Tuhan yang mesti kita syukuri. Mudah-mudahan Allah bagi dari kita keluarga yang baik-baik. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang tidak baik silakan. Dia tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.